Semua pelajar, hari ini kita akan belajar tajuk yang ketiga, iaitu tajuk trigonometry. Nama trigonometry sebenarnya dia berasal dari bahasa Yunani, iaitu trigono. Apa artinya trigono? 3 sudut. Betul. Lepas tu, metri sebenarnya dia metron. Jadi metron artinya apa? Mengukur. Ya, jadi trigonometry semua ada kaitan dengan 3 sudut. Lepas tu kita nak mengukur dia. Jadi dalam segitiga tepat ini, kita ada 3 sisi. Jadi 3 sisi ini, kita akan bezakan dia dengan A, O dan H. Jadi apa dia A, apa dia O dan apa dia H. Sini kita akan nampak dia ada satu sudut kan? Kita tengok segitiga yang pertama ini. Jadi sudut yang cikgu labelkan dengan S ini, dia ada 3 sisi yang bersama dengan sudut S ini. Sisi bertentangan. Jadi kita akan labelkan dia dengan huruf O. Dalam PI kita sebut opposite, bertentangan. Lepas tu, ada kaitan dengan sudut S ini, sisi yang berada dekat persebelahan dia. Tengok. Jadi sisi yang berada dekat persebelahan dia, kita akan labelkan dia dengan A. A dalam PI kita sebut adjacent. Jadi artinya ini adalah sisi yang persebelahan. Akhir sekali adalah sisi yang berada di depan sudut 90 darjah. Jadi sisi ini kita akan sebutkan dia hypotenuse. Macam mana pula kalau saya tak mau ambil S? Saya ambil sudut yang berada dekat sebelah atas. Sebelah atas. Adakah AOH dia masih sama? Mari kita semak sisi yang menegat ini. Sisi yang menegat ini, apabila sudut dia dekat bawah sini, sisi menegat ini kita sebut dia opposite. Kalau kita ambil sudut Y, sisi yang menegat ini, adakah dia masih opposite? Tak, dia akan jadi sudut adjacent. Sebab sisi ini berada di sebelahan. Tengok, dia adalah jiran yang bersebelahan dengan sudut Y. Jadi O dia, opposite dia bagaimana? Opposite dia sudah tukar jadi dekat sebelah depan dia, iaitu QR sudah jadikan O. Yang masih sama adalah siapa? Hypotenuse. Ya, hypotenuse sentiasa sama. Sebab sudut 90 darjah ini dekat kedudukan yang sama, iaitu hypotenuse dia juga masih dekat tempat yang sama. Jadi, ini adalah perkara yang pertama kita perlu belajar dalam trigonometry, iaitu kita perlu pandai tentukan mana kedudukan sisi opposite, sisi persebelahan iaitu adjacent dan hypotenuse. Trigonometry ada kaitan dengan bentuk apa? Bentuk segitiga kan? Dalam segitiga, kita ambil salah satu sudutnya. Misalnya, sudut ini, kita akan sebutkan sudut ini sebagai tanda theta. Jadi, ini tanda theta. Jadi, tanda theta ini, apabila kita sudah tahu, kenal pasti tanda sudut theta ini. Jadi, sisi yang berada pertentangan ini adalah A ke O ke H. Kalau pertentangan dalam PI kita sebut opposite. Oh. Betul. Jadi ini adalah kedudukan O. Lepas tu kita cari sudut 90 darjah. Sisi yang berada di depan sudut 90 darjah. Ini adalah garisan apa? H. Betul. Ini adalah sisi H. Akhir sekali, tengok sudut theta semula. Dia ada kawan, ada jiran, sisi hypotenuse. Ada satu sisi lagi yang bersebelahan dia. Ini adalah sisi A ke O ke H. A. Jadi sekarang kita sudah tahu kedudukan A, O dan H. Jadi dalam nisbah trigonometry yang kita akan belajar, kita hanya akan belajar 3 jenis, iaitu sin, kita sebut sinus, cos, cosinus, tangent.
Jadi ketiga-tiga ini, macam mana kita nak buat nisbah dia? Nisbah dia mesti ada kaitan dengan per. Tanda per ini. Tengok, semua ini ada tanda per. Jadi untuk yang ini, kita perlu ingat satu slogan yang sangat penting. OH, AH, OA. Kalau sin, kita perlu ingat dengan soh. Kalau dia diminta kita carikan cosinus, kita perlu ingat dengan cah. Kalau minta kita buat tangent, kita ingat dengan toa. So catua, mengapa cikgu pakai so catua? S dekat depan sini, artinya sin. C dekat depan sini, artinya dalam PI punya cos. T dekat sini, artinya dia tangent. Lepas tu belakang sini, mengapa cikgu nak pelajar saya hafal OH, AH, OA. Ini adalah formula dia untuk kita carikan nisbah. Kalau kita nak carikan sin, kita perlu buat O per H. Kita akan ambil nilai pada garisan O bahagi dengan nilai bagi garisan H. Kalau kita diminta carikan cos, kita ingat dengan cah. Artinya, kita akan ambil ukuran bagi garisan bersebelahan per garisan H. Kalau diminta carikan tangent, kita akan buat toa, iaitu O per A. Kita akan ambil ukuran O bahagi dengan ukuran bagi A. Jadi, semasa exam, kita memang perlu sendiri ingat soh catua. Di samping kita perlu ingat soh catua, kita perlu ingat dengan teorem Pythagoras. Teorem Pythagoras. Jadi, teorem Pythagoras, kita akan diminta carikan panjang salah satu sisi dia tidak bagi. Misalnya, kalau sisi C tidak dibagi, kita perlu ambil A kuasa 2 tambah B kuasa 2. Lepas tu, kuasa 2 ini pindah ke sebelah sini, jadi punca kuasa 2. Barulah kita boleh dapat nilai C. Kalau diminta cari A, iaitu yang lain, kita semua pakai tolak. Jadi dekat sini masih formula soh catua. Kalau untuk mana-mana pelajar yang dia kata dalam PI susah mau hafal, boleh juga cikgu sediakan yang PM punya untuk awal hafal. Caranya, kalau sisi yang bertentangan, kita ingat T. Kalau sisi bersebelahan, kita ingat S. Hypotenuse, kita ingat H. Jadi, dalam PM punya, dia tak ada perkara yang sesenang macam BI. Kalau BI, so catua. Kalau PM, kita perlu ingat, saya takut hantu. Kalau saya hantu, tidak takut sangat. Tengok panjang sangat perlu kita hafal. Kalau saya takut hantu, iaitu ada kaitan dengan sin theta. Kita perlu gunakan sisi pertentangan bahagi dengan H. Kalau saya hantu, iaitu kita perlu carikan cos. Nak carikan cos, kita perlu buat apa? S adalah sisi yang bersebelahan. Bahagi dengan hypotenuse. Akhir sekali, tangent. Tangent kita ingat dengan tak takut sangat. Jadi, kalau nak cari tangent, kita perlu ambil T adalah pertentangan bahagi dengan bersebelahan. Untuk penerangan yang seterusnya, cikgu akan gunakan soh catua saja. Cikgu memang tak mau ingat yang begitu panjang ini, macam hafal satu karangan ini. Okey? Jadi ini hanya cikgu nak tunjukkan kalau siapa yang nak hafal BM punya, ini adalah teknik untuk awal hafal. Okey, untuk tangent, kita juga belajar kalau kita nak carikan tangent, sebenarnya dia adalah sin bahagi dengan cos. Kita tahu untuk sin, kita ingat dengan soh, O per H. Bahagi dengan cos, cos adalah cah, A per H. Hasil bahaginya akan
tamat dengan O per A. Itulah tatanya toa. Jadi ya, kita sentiasa ingat so cha toa. Untuk yang tajuk ini, dia ada beberapa bentuk soalan yang perlu kita belajar. Diminta carikan nisbah trigonometri. Diberi nilai panjang sisi. Soalan jenis yang kedua, carikan nisbah trigonometri apabila diberi nilai sudut. Carikan nisbah trigonometri apabila diberi nisbah trigonometri yang lain. Ini semasa kita PT3. Kita pernah belajar beberapa jenis bentuk soalan ini ya. Soalan dia juga ada jenis yang diberi nisbah trigonometri, diminta carikan panjang sisi, carikan nilai sudut. Oke, sekarang kita tengok soalan jenis yang pertama. Soalan A, Anda diminta carikan sin, B diminta carikan cos, C diminta carikan tangent. Jadi diberi sudut X. Jadi inilah sudut X. Jadi sudut X ini boleh bagi tahu cikgu, mana satu adalah kedudukan AOH? Mana satu adalah O? Yang 3 cm tu. Betul. 3 cm itu adalah O. Mana satu adalah A? Ejection. Persebelahan. Kita tinggal 5 dan 4. Ya, 4 cm adalah persebelahan. Yang 5 cm itu untuk betul, untuk hash. Jadi sekarang kita sudah tentukan mana kedudukan O, mana kedudukan A, mana kedudukan hash. Sekarang giliran kita mau carikan sinus. Nak carikan sinus, kita ingat slogan soh cah tua. Mana satu kita nak guna? Soh kah? Cah kah? Tua? Soh. Jadi kita pakai soh. Soh artinya O per hash. Jadi O per hash. Coba cari dekat gambar raja sini. Mana satu adalah O? 3 Jadi 3 per 5. Jadi inilah jawapan akhir. Inilah jawapan nisbah trigonometri. B. Cos X. Kita ingat slogan apa? Cah. Ya. CAH. Kalau CAH artinya kita perlu buat A per hash. Jadi A per hash. Apakah jawapan akhir? 4 per berapa? 4 per 5. Betul. 4 per 5. Sambung lagi. Tangent. Tangent kita ingat dengan slogan apa? Toa. Betul. Toa. O per? A. Ya. O per A. Apa jawapannya? 3 per 4. Betul. 3 per 4. Apakah kehendak soalan? Nisbah trigonometri. Ya, masih kita perlu carikan nisbah trigonometri. Jadi soalan ini ada kaitan dengan nisbah trigonometri. Kita perlu ingat dengan soh cah tua. Supaya kita boleh gunakan soh cah tua, artinya kita perlu tahu kedudukan O dekat mana, A dekat mana, H dekat mana. Jadi untuk soalan ini, mana kedudukan O dia? Kita nak carikan O. Ini adalah sisi O. Yang bersebelahan dia 15 tu adalah sisi A. Hypotenuse tidak diberi. Sekarang kita perlu carikan hash ini. Macam mana kita nak carikan hash? Kita akan gunakan kedua-dua sisi ini yang sudah kuasa 2. Lepas tu kita carikan hasil tambah dia. Kita tengok. Nak carikan hash, kita perlu buat 8 kuasa 2 tambah 15 kuasa 2. Dapat 289. Nak carikan hash, kita perlu buat punca kuasa 2 bagi 289. Hasilnya 17 cm. Mari kita selesaikan sin S. Sin S gunakan slogan soh kah cah kah tua? Soh. Yaitu siapa bahagi siapa? O Bahagi hash. betul. O bahagi hash. Jadi O adalah 8. Lepas tu per hash 17. Okey. Kalau dapat permudahkan, kita permudahkan. Jadi memang tidak dapat permudahkan, kita biarkan jawapan inilah nisbah trigonometrinya. Kita sambung ke B. B ingat dengan apa? Cah. Jadi siapa bahagi siapa?
A bagi hash. Okey, jawapan akhir 15 15 per. per 17. Okey, tidak dapat 17. permudahkan. Kita biarkan 15 per 17. Sambung dengan tangent. Tangent ingat dengan apa? Toa. Toa. Jadi, siapa bahagi siapa? O bagi A. Okey, O bahagi A. Apakah jawapan akhir? 8 per 15. Betul, 8 per 15. Okey, jadi untuk yang seterusnya, kita akan belajar jenis-jenis sudut. Jenis-jenis sudut yang ada cikgu tunjukkan dekat sini. Sudut boleh diukur dalam unit darjah. Sudut juga boleh diukur dalam unit. Bukan sahaja darjah. Dia ada darjah, ada minit, ada saat. Jadi, macam mana kalau kita diminta dari darjah tukarkan ke jenis yang darjah minit saat ataupun dari unit yang darjah minit saat tukar balik ke unit darjah. Ini adalah caranya. Kita boleh ingat balik dengan jam kita. Biasanya kita tahu 1 jam berapa minit? 60 minit, betul? 1 minit berapa saat? Juga 60 saat. Untuk A, dia minta kita dari unit darjah tukarkan kepada bentuk yang ada darjah dan minit. Kalau soalan jenis ini, macam mana kita buat? Caranya, kita ambil 30.2 darjah ini, kita pisahkan kepada 30 darjah dan 0.2 darjah. Jadi 0.2 darjah ini, kita akan tukarkan dia kepada minit. Kita semak. Dari darjah, kita nak tukarkan kepada minit. Kita perlu buat darab ke bahagi. Betul. Jadi kita akan ambil 0.2 ini darab dengan 60 minit. Dapatlah 30 darjah 12 minit. Sebaliknya, kita nak tukar dari unit darjah minit, tukar pergi ke darjah. Jadi macam mana kita buat? Kita tengok ini memang sudah dalam bentuk darjah. Kita tidak perlu hiraukan dia. Sekarang kita yang nak hiraukan dia adalah 30 minit ini. Macam mana 30 minit nak tukarkan kepada darjah? Tengok, tarik minit nak tukarkan kepada darjah. Apakah yang perlu kita buat? Kita perlu tarik 60 ke bahagi 60? Bagi 60. Ya, kita ambil yang 30 minit ini bahagi dengan 60. Dapatlah 0.5. Jadi, kita boleh tukarkan dia jadi bentuk darjah, iaitu 43.5 darjah. Carikan nisbah trigonometri diberikan nilai sudut. Ini adalah soalan jenis yang kedua. Diberi trigonometri sudut, kita diminta carikan jawapan dia. Tengok sebelah sini kita ada sebuah kalkulator. Jadi tekan kalkulator, langkah pertama kita perlu on dulu. Lepas on dulu, kita perlu semak tekan sebelah sini ya. Nanti adakah sama ada dia tunjukkan huruf D. Kalau huruf D, artinya kalkulator kita sekarang adalah mod degree, iaitu darjah. Kalau bukan D, kita perlu tukarkan dia jadi D. Barulah kita boleh guna. Okey, sekarang cikgu tunjukkan macam mana kita boleh dapatkan nilai 0.7083 ini. Cuba kita onkan kalkulator. Kita semak sini. Adakah dia D? Dia D kan? Kadang-kala mungkin kita tertukar dia yang bukan D. Misalnya cikgu tukarkan dia ke 2. Tengok sekarang dia bukan D dah. Dia adalah R. R iaitu dia adalah radians. Jadi kita nak darjah. Jadi macam mana kita nak tukarkan ini kepada darjah? Kita tekan mod. 4 kali. Kita akan jumpa dia ada degree. Kita tekan 1. Okey, kita ambil 1. Tengok sekarang sini dia sudah tukar kepada degree. Sudah tukar ke degree. Barulah kita key in semua ini masuk ke dalam kalkulator kita untuk dapat jawapan akhir. Kita mula. Dia mula dengan sin. Jadi kita key in sin. Diikuti dengan 45 darjah. Jadi kita key in 45
Mana ikon, mana tempat untuk kita boleh key in darjah? Nampak tak sini? Ada kan? Di sebelah tanda yang kurungan tolak ini. Jadi kita key in darjah. 45, cikgu belum key in lagi 5. Jadi 5 darjah. Diikuti dengan 6 minit. Jadi kita key in 6. Mana ikon untuk minit? Masih putang yang sama untuk minit. Jadi kita klik. Tengok, dia macam simbol darjah juga kan? Jadi walaupun dia simbol darjah, sebenarnya dia adalah minit. Okey, lepas tu sudah siap kita key in, boleh kita tekan equal. Okey, kita tekan equal. Tengok jawapan dia, jawapan panjang kan? Jadi kita hanya ambil 4 tempat perpuluhan cukup. Jadi kita ambil sampai nombor 3 ini. Jadi 0.7083 cukup. Sama juga untuk yang B. B kita ulang balik. Cos 20.7 darjah. Equal. Ambil sampai digit yang keempat. Jadi kita berhenti sehingga nombor 4 dekat sini. Jadi 0.9354. Sama juga yang tangent. Kita key in tangent 64 darjah 12 minit. Equal. Dapatlah jawapan 2.0686. Kita tidak gunakan 5. Kita pakai 6. Sebab nombor belakang tu lebih besar. Betul. Kita buntarkan. Nombor belakang dia lebih besar ataupun sama dengan 5. Jadi kita perlu tambah 1 dekat depan sini. Jadi kita ambil 2.0686. Dalam tajuk trigonometry, kita juga akan belajar satu sejenis sudut yang sangat special. Kita sebutkan dia adalah sudut khas. Jadi apa dia sudut khas? Hanya 3 jenis sudut khas sahaja. Iaitu sudut 60 darjah, sudut 30 darjah dan sudut 45 darjah. Adakah kita perlu hafal semua sudut ini? Jadi cikgu memang tidak galakkan pelajar saya untuk hafal semua nombor-nombor yang ada dekat sudut ini. Cikgu akan tunjukkan waktu exam. Sebenarnya kita boleh cuba lukis sendiri untuk semua sudut ini. Okey, segitiga sama sisi. Semua segitiga sama sisi ini yang panjang sisi dia adalah 2 unit. Macam mana pula dengan sudut dia? Sudut dia pun sama, iaitu sudut dia adalah 60 darjah. Jadi sekarang kita nak pisahkan dia supaya dia adalah sudut segitiga per sudut tepat. Segitiga per sudut tepat. Jadi kita akan buat satu garisan berputus-putus di tengah-tengah sini. Jadi kita boleh pisahkan dia, jadikan segitiga per sudut tepat. Sebelah sini 60 darjah. Sebelah atas sini adalah 30 darjah. Berapa sisi dekat sini? Sisi dekat sini 2. Sebelah bawah sini berapa sisi dia? 1. 1 Okey. Tinggal sini. Sisi tidak diberi. Macam mana kita nak dapatkan sisi ini? Kita akan gunakan Theorem Pythagoras Theorem, iaitu punca kuasa 2 ambil nombor yang hypotenuse, iaitu 2 kuasa 2 tolak dengan 1 kuasa 2. Dapatlah jawapan punca kuasa 3. Sekarang kita sendiri sudah boleh lukiskan segitiga yang ada sudut 30 darjah. Kalau sudut segitiga sudut 30 darjah, hypotenuse dia 2, sisi bersebelahan dia 3, sisi opposite dia 1. Jadi kita tahu ini adalah A, ini adalah H, ini adalah O. Sebab sekarang kita ambil sudut 30 darjah. Ini adalah opposite dia. Yang sebelah sini adalah bersebelahan dia.
garisan yang berada di depan 90 darjah ini adalah hypotenuse. Jadi bolehlah kita kalau nak carikan sin 30, kita ingat dengan soh kan. Jadi kita ambil O per H. Jadi nilai O adalah 1 per H. H adalah 2. Jadi dapatlah nilainya adalah 1 per 2. Sambung lagi. Kalau diminta kita carikan cos 30, kita ingat dengan cah, yaitu A per H. Apakah nilai A dia? Punca kuasa 2 bagi nombor 3 per H. H adalah 2. Seterusnya, tangent. Tangent kita ingat dengan apa? Bawah, yaitu O per A. Nilai O berapa? 1 Per A. A berapa? punca kuasa 3. Ya, punca kuasa 2 bagi nombor 3. Tengok, untuk sin ke, cos ke, tangent ke, semua bagi nombor 30, kita boleh dapatkan nilai sendiri. Tambah gunakan kalkulator. Sekarang kita sambung dengan yang sudut 60 darjah. Macam mana kita nak dapatkan nilai nisbah bagi trigonometri bagi sudut 60 darjah? Kita ulang balik segitiga yang kita lukis tadi. Sini 60. Sebelah sini adalah 2. Sebelah bawah sini adalah 1. Sini adalah punca kuasa 2 bagi nombor 3. Bagi tahu cikgu, mana kedudukan O, opposite? Yang 1. Yang 1. Okey, cuba kita semak. Betul tak yang 1 ini adalah opposite? Sudut dia dekat sini. Ini sudut dia. Yang opposite, yang nilai 1 ini opposite kah? Bukan. Bukan. Jadi mana opposite dia? Punca kuasa 2 bagi nombor 3. Ya, ini baru opposite dia. Jadi sekarang bolehlah kita labelkan ini O. Mana A? Yang 1. Betul. Mana H? Yang 2. Ya, yang 2. Sekarang boleh kita carikan sin 60, cos 60 dan tangent 60. Mari kita carikan sin 60 dulu. Okey, sin 60. Kita ingat dengan soh. Jadi soh bagi 60. O per H. O punca kuasa 2 bagi nombor 3 per H. H adalah 2. Dapatlah punca kuasa 2 per 2. Nombor 3 per 2. Macam mana pula dengan cos 60? Kita ingat dengan cah, yaitu A per H. yaitu 1 per 2. 1 per 2. Tangent 60 berapa jawapan dia? O per A. 4 per A. Dapatlah jawapan ini. Punca kuasa 2 bagi nombor 3. Ya, akhir sekali adalah sudut 45 darjah. Kita tengok apa yang perlu kita buat. Kita perlu lukiskan satu segitiga sama kaki. Kalau segitiga sama kaki, sisi dekat sebelah sini kita sendiri angkatkan dia. Sini sisi unit 1. Sebelah bawah pun sama, juga unit 1. Macam mana kita nak dapatkan garisan panjang hypotenuse dia? Kita akan buat punca kuasa 2 bagi 1 kuasa 2 tambah 1 kuasa 2. Dapatlah 2 dekat sini. Jadi panjang untuk hypotenuse adalah punca kuasa 2 bagi nombor 2. Nombor 1 ini untuk A ke O ke H? Untuk O. O. Yang 1 dekat bawah sini untuk A. Ya. Punca kuasa 2 bagi nombor 2. Untuk H. Ya, untuk H. Setelah kita sudah tuliskan AOH, barulah kita boleh dapatkan apakah jawapan bagi sin 45. Jadi sin 45 hasilnya kita nak carikan so 45 1 per punca kuasa 2. Jadi 1 datang dari O per H. Jadi 1 per punca kuasa 2 bagi nilai 2. Cos 45 berapa?
pakai cah kan? A per H. Jadi jawapannya 1 per punca kuasa 2 bagi nombor 2. Ya. Sambung lagi dengan tangent 45. Berapa jawapan? Toah. O per A. Ya, O 1, A pun 1. Jadi hasilnya adalah 1. Ini adalah sudut khas. Jadi ada jenis soalan yang dia minta kita jangan gunakan kalkulator untuk cari jawapan. Sebab dia adalah sudut khas. Apakah sudut khas? 3 jenis sudut khas. Iaitu 30 darjah, 60 darjah dan 45 darjah. Untuk soalan yang jenis nombor 2 ini, dia juga minta kita carikan nisbah trigonometri. Untuk bentuk segitiga yang pertama ini, dia nak kita dari gambar rajah ini carikan sin 60, cos 60 dan tangent 60. Jadi dekat segitiga ini, kedudukan 60 dekat sini. Jadi dari kedudukan 60 ini, kita perlu tentukan mana kedudukan A, O, H. Jadi O dekat sini. Jadi O kita perlu cari pakai punca kuasa 2 tambah dengan 1 kuasa 2. Dapatlah punca kuasa 2 bagi 3. Sekarang AOH sudah kita kenal pasti. Bolehlah kita carikan sin 60. Jadi sin 60 kita pakai soh. O per H. Punca kuasa Betul, punca kuasa 2 bagi nombor 3 per H. Berapa H? H adalah 2. Jadi sudah kita lengkapkan sin 60 darjah, iaitu punca kuasa 2 bagi nombor 3 per 2. Untuk cos 60, macam mana kita nak carikan cos 60? Kita pakai soh ke cah ke tua? Cah. A per H. Berapa A? 1 per H. Jadi 1 per 2. Sambung lagi dengan tangent 60. Kita pakai toa. O per A. Berapa O? kuasa 2 bagi nombor 3. Lepas tu per A. Kuasa Okey, jadi dapatlah jawapan punca kuasa 2 bagi nombor 3. Cikgu tunjukkan cara untuk kita dapatkan punca kuasa 2 bagi nombor 3. Kita tengok segitiga ini. Ini adalah satu segitiga bersudut dekat. Tengok sini ada 90 darjah kan, betul? Jadi nombor 2 ini adalah hypotenuse. Jadi hypotenuse adalah garisan yang paling panjang. Jadi sekarang kita nak carikan garisan sisi ini yang tidak tahu nilai. Kita perlu gunakan garisan hypotenuse ini, iaitu 2 ini. Kita kuasa 2 kan dia. Lepas tu, satu sisi lagi juga perlu kuasa 2 kan dia. Jadi 2 kuasa 2 dapat nilai 4. 1 kuasa 2 dapat nilai 1. Lepas tu, ini bukan garisan yang paling panjang. Ini bukan garisan hypotenuse. Jadi kita perlu buat tolak. Jadi kita ambil nombor besar 4. Tolak dengan nombor yang kecil 1. Jadi 4 tolak 1 berapa? 3. Jadi kita perlu letak 3. Mengapa perlu punca kuasa 2? Sebab untuk carikan garisan ini, kita pakai cara O kuasa 2 bersamaan dengan hypotenuse kuasa 2 tolak dengan adjacent kuasa 2. Jadi kita nak cari O sahaja. Jadi kita perlu buat O sama dengan punca kuasa 2 dengan hasil tolaknya. Jadi ini wujudlah ada punca kuasa 2 bagi nombor 3 ini. Jadi sudut 30 darjah, kita semak adakah semua sisi sudah diberi nilai? Ya, semua diberi nilai. Jadi sekarang kita sendiri perlu labelkan mana tempat A, mana tempat O dan H. Macam mana kita nak labelkan dia? Kita semak. Sudut 30 darjah. Jadi sudut 30 darjah, jangan kita ambil 60 darjah.
kita perlu rujuk sudut 30 darjah yang tekan sebelah atas. Jadi tekan sebelah atas, maka opposite dia. QR. Betul. Jadi QR adalah opposite dia. Jadi ini kita labelkan dia dengan O. Lepas tu, mana satu sisi adalah hypotenuse? Nombor 2. Ya, yang nombor 2 sebab dia bertentangan dengan sudut 90 darjah. Jadi inilah hash dia. Sekarang A dia, punca kuasa 2 bagi nombor 3. Lepas tu kita pakai soca tua, kita isikan nilainya dengan merujukkan gambar raja, dapatlah jawapannya. Sambung lagi dengan soalan jenis yang 45. Nah, kita ambil 45. Tentukan mana kedudukan O. Nah, ini kedudukan O. Mana kedudukan A? Ini kedudukan A. Kedudukan hash. Lepas tu kita buat soca tua. Dapatlah jawapan semua ini. Hari ini kita belajar 3 perkara sahaja. Nak carikan nisbah trigonometri, kita perlu ingat dengan satu slogan iaitu sama ada soca tua ke ataupun soka tua. Seterusnya, kalau nak carikan salah satu sisi kita tidak tahu, kita perlu gunakan teorem Pythagoras. Nak carikan garisan hypotenuse, kita buat tambah. Nak carikan garisan yang lain, sama ada garisan B ke, garisan A ke, kita buat tolak. Perkara yang ketiga yang kita belajar hari ini adalah sudut khas. Jadi sudut khas dia ada sudut 60, 30 dan sudut 45 darjah. 3 jenis sudut khas ini. Lepas tu kita perlu, kalau ada sudut khas, kita tidak boleh gunakan kalkulator untuk carikan nisbah trigonometri. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Untuk latih kendiri 3.1.1a. Jadi, cuba rujuk modul tu. Kalau faham, boleh mula buat dulu. Tidak faham, biarkan dulu. Sebab kita belum belajar lagi. Okey, sekian sahaja untuk hari ini. Thank you kelas. Boleh bersurai.